Okay guys, Realme Number Series adalah series yang paling popular yang dikeluarkan oleh mereka di pasaran Malaysia ni. Memang popular gila. Dia juga adalah pesaing terdekat lah untuk Redmi Note Series. Sebab dari dulu sebelum Realme memang Note Series ni conquer lah mid-range ni. Tapi sekarang ni kita boleh nampak lah Realme cuba melawan balik. Antara Realme Number Series yang paling popular yang aku paling ingat lah adalah Realme 2 Pro dan Realme 6. Dua tu aku rasa paling popular lah yang pernah Realme keluarkan. Lepas tu bila masuk ke Realme 7, Realme 8, dia macam tak konsisten apa yang diorang cuba buat dengan phone tu. Macam Realme 7 series dia macam nak memfokuskan kepada level mid-range premium. Lepas tu pada Realme 8 Pro pula dia macam Realme macam pening. Dia nak jadi premium ke atau dia nak pergi fokus kamera ke, aku pun tak faham dengan Realme 8 series tu. Tapi untuk tahun ni Realme 9 series aku nampak macam diorang cuba sesuatu barulah. Dekat tangan aku ni adalah Realme 9 Pro Plus. Ni antara telefon yang Realme actually consider serious lah untuk tahun ni untuk lawan dengan Redmi Note series. Dan aku boleh kata korang semua, Realme dia ada good job lah dengan telefon ni. Jadi tak nak buang masa, jom kita mulakan video ni. Let's go. First, aku tak nak simpan banyak sangat pasal design telefon ni sebab aku rasa benda tu dia macam subjektif. Setiap orang ada pandangan tersendiri lah. Tapi aku nak cerita benda-benda yang aku rasa agak menarik jugalah pasal smartphone ni punya design. First, benda yang aku perasan pasal telefon ni adalah ia menggunakan design yang sama seperti Realme GT2 dan GT2 Pro tu. Aku suka design model kamera dia lah. Dia nampak clean dan tak serabut sangat. Model kamera dia pun antara yang tercantik lah aku nampak dari telefon yang keluar tahun ni. Selain itu juga, telefon ni datang dengan 3.5mm audio jack dan juga ada stereo speaker which is very nice, dan kualiti audio pun memang bagus, tak ada apa nak komplain sangat. Tapi aku tak beberapa minat lah dengan kemasan digunakan pada telefon ni, iaitu kemasan jenis glossy. Dia akan meninggalkan banyaklah kesan cap jari pada telefon tu. So dia macam tak cantik sangat lah. Lagi satu, dengan glossy finish ni, nak pegang phone ni pun rasa licin. So kalau kau beli phone ni, aku memang suggest sangat-sangat kau beli casing. Kalau tak, terlepas phone, screen crack, aku tak boleh tolong lah kat situ. Cuma macam aku ni sendiri kan, aku dah try guna dia punya silicone case tu. Aku memang benci gila sebab bila kau pakai kejap dah pun dah berminyak dia punya silicone case tu. So aku tak minat sangat silicone case ni. Tapi kalau korang mungkin okey kot. Cakap pasal screen tadi pasal screen retak tu, Realme 9 Pro Plus ni menggunakan screen jenis Super AMOLED dengan kadar segar semula 90Hz dan menggunakan design jenis dot display pada screen dia. Bagi aku 90Hz ni memang dah cukup okey dah lah. Macam kau pakai memang lagi smooth lah pada 60Hz tu. Tapi bila dapat 120Hz tu, dia rasa macam nikmat lah. Macam sedap lah macam tu kan. Overall dia punya screen tu macam korang expect lah. AMOLED, bagus lah. Aku tak pernah jumpa lagi lah screen AMOLED yang tak berkualiti tu. Tak pernah jumpa lagi. Macam korang expect sendiri, screen AMOLED ni macam biasalah, warna dia yang punchy, kontras yang tinggi dan warna dia yang vibrate. Kalau korang tak suka dia terlebih vibrant sangat, korang boleh kawal kat display setting tu, turunkan dia punya mode kepada natural punya colour. Daripada kamera telefon ni, satu benda yang aku suka lagi tentang Realme 9 Pro Plus ni adalah dia punya UI, iaitu Realme UI 3.0 yang berasaskan Android 12. Android 12 bukan Android 11. Ni antara telefon Realme yang pertama lah di Malaysia yang menggunakan Realme UI 3.0 ni. Realme UI 3.0 ni memang overall best gila nak guna. First, dia rasa fluid gila dari segi scrolling animation. Contohnya macam scrolling, tarik control center ataupun uninstall application tu, di mana bila kau uninstall dia macam ada satu sparkle, bukan sparkle lah, partikel yang pecah bila kau uninstall. Dia nampak macam cantik lah. Dia macam attention to details lah apabila benda macam ni. Mungkin korang tak kisah, tapi macam orang yang suka tengok detail-detail macam aku ni, dia rasa macam aku macam appreciate lah tengok apa Realme buat dengan animation macam tu. Lebihnya fungsi-fungsi yang ada pada Android 12 seperti widget baru, lepas tu Material U dan juga permission access, fungsi tu semua ada dekat phone ni. Jadi jangan bimbang lah. Overall aku memang sukalah Realme UI 3.0 ni. Bukan setakat dia fluid, dia juga user friendly dan ikon-ikon dia pun nampak clean dan cantik. Tapi persoalan kat sini, kalau software dah bagus, adakah hardware dia bagus juga? Dekat sini jawapannya yes. Telefon ni menggunakan MediaTek Dimensity 920 yang dari segi performance hampir sama seperti Snapdragon 778G, tapi dia lemah sedikit lah kalau kau nak letak bar graph kan. Snapdragon 778G dan MediaTek Dimensity 920 dekat sini. Dia macam bawah sikit lah. Dia tak adalah macam beza jauh sangat, cuma dia lemah sedikit. Overall macam korang semua dah expect dah lah, chipset ni memang tak hampa kan kalau korang nak main game dari setting medium ke high tu. Cuma kat sini banyak game awal-awal ni tak support lah setting tinggi-tinggi tu, disebabkan chipset MediaTek ni lambat sedikit nak optimize berbanding Snapdragon tu. Tapi sepanjang penggunaan aku menggunakan telefon ni, aku tak nampak lagi lah mana-mana isu panas ataupun battery drain.
Baik bateri pula, telefon ni masih bagus lagi walaupun ia menggunakan bateri sebesar 4500 mAh sahaja plus dengan penyokongan pengecasan pantas 60W, korang hanya perlu charge dalam masa setengah jam saja atau lebih untuk bateri ni penuh. Bagi aku, charging ni benda yang kita dah terbiasa dah. Sebab kalau kau nak kata, oh bateri penting lah sebab aku nak guna lama kan. Bagi aku benda tu tak relevan sebab satu, kau charge laju. Kalau kau bawa kau main charger pergi mana pun, kau pergi masjid mungkin kau main bateri full tinggal 10%. Kau pergi charge sekejap, pergi ambil wuduk, solat. InsyaAllah by habis solat tu, habis doa, dah full charge lah. So benda tu aku rasa sangat-sangat simple lah nak hidup sekarang dengan fast charging. Sebab charge laju kan, tak fikir banyak lah. Dulu kau nak charge slow tu memang sakit kepala lah, tambah lagi bateri habis kan. So memang kau pisang kat situ lah. Tapi sekarang ni fast charging, bateri kecil pun aku rasa tu bukan masalah dah sekarang ni. So aku suka lah fast charging ni. Beralih ke part yang aku paling suka tentang telefon ni, iaitu dia punya kamera yang mantap lah boleh kata. Aku boleh kata korang semua lah, aku berani jamin yang korang semua ni antara telefon yang terbaik lah, bawah RM2,000 dengan kamera yang bagus. Aku boleh kata dia saing-saing juga lah dengan Oppo Reno 7 Pro dari segi kualiti kamera tu. Nak tahu sebab apa dia saing-saing dengan Oppo Reno 7 Pro? Sebab dia pakai sensor yang sama, iaitu 50MP Sony IMX766. Ni adalah sensor flagship untuk tahun ni yang digunakan pada banyak telefon flagship, antaranya macam Realme GT2, GT2 Pro, Xiaomi 12, 12 Pro dan banyak lagi lah. Jadi sensor ni memang padu lah. Plus dengan fungsi OIS yang diletakkan pada kamera utama dia, ia membantulah dari segi penstabilan nak ambil gambar, video or even night mode tu. Kalau korang tak percaya, korang tengok hasil-hasil gambar yang aku ambil menggunakan telefon ni. Satu benda yang aku nak fokuskan pada hasil gambar dia adalah dia punya dynamic range yang bagus gila. Macam korang nampak dekat bahagian-bahagian daun tu, dia still preserve details dan nampak cantik lah. Even night mode dia pun bagus disebabkan dia ada OIS. Cuma beralih ke bahagian ultra wide dia, iaitu 8MP ultra wide, dekat sini dia macam underwhelming sedikit lah kalau nak compare dengan kamera utama tu. Kalau nak compare ultra wide dan kamera utama ni, memang boleh nampak lah beza dia dari dynamic range tu. Dan ultra wide dia suffer seperti banyak telefon dalam lingkungan harga macam ni, iaitu gambar dia gelap. Beralih ke bahagian video pula, jangan bimbang, phone ni boleh record 4K. Benda sekarang ni fungsi 4K ni dah macam hilang lah disebabkan starting dengan Redmi Note 11 Pro 5G, for some reason tak ada 4K kan. So phone ni ada 4K, jadi jangan bimbang lah. Dan 4K dia pun okey sebab ada penstabilan OIS tu. Jadi kualiti dia bagus lah boleh kata korang semua. Jadi itu saja ulasan aku tentang Realme 9 Pro Plus ni. Bagi aku Realme 9 Pro Plus ni memang memfokuskan kepada kamera, tapi pada masa yang sama dia tidak kompromikan lah pada mana-mana fungsi seperti skrin, 3.5mm audio jack dan juga stereo speaker. Ramai yang cakap telefon ni adalah pencabar untuk Redmi Note 11 Pro 5G. Bagi aku tu salah lah disebabkan telefon ni pencabar dia bukan tu. Pencabar sebenar dia untuk Redmi Note 11 Pro 5G adalah Realme 9 Pro. Realme 9 Pro ni mempunyai spesifikasi yang sama seperti Redmi Note 11 Pro dari segi dia punya chipset, tapi ia menggunakan skrin IPS LCD dengan 120Hz refresh rate. Lagi satu, harga dia pun berbeza, di mana untuk Realme 9 Pro ni ia dijual dengan harga RM1,199, manakala untuk Realme 9 Pro Plus ia dijual dengan harga RM1,599. Bagi aku harga untuk telefon ni agak keras juga dan a bit overpriced lah, aku jujur dengan korang. Aku rasa harga yang dia orang patut letak adalah RM1,499. Dia macam kurang RM100 sikit, baru cantik. Tapi bagi aku it's still acceptable dan dari segi spek yang dia tawarkan memang okey dah. Jadi itu saja ulasan aku untuk minggu ini. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.